Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ni aku nak berceritalah ataupun nak berkongsi bagaimana pengurusan tenaga keterbaharuan ataupun renewable energy tu dekat Malaysia. Banyak yang kita guna kat Malaysia ni adalah tenaga yang pada sumber yang tidak boleh diperbaharui ataupun non-renewable lah orang kata. Kan? Yang terdiri daripada gas asli, arang batu dan juga minyak. Dan yang inilah, sumber-sumber inilah yang support kita punya penjanaan tenaga dekat Malaysia, lebih-lebih lagi dalam sektor industri. Jadi apa kesan dia dekat alam sekitar? Banyak kesan dia. Contohnya pembebasan greenhouse gases yang mana membawa kepada climate change, perubahan iklim, dan perubahan iklim juga membawa kepada kenaikan paras air laut, dan banyak lagi lah. Bukan daripada segi alam sekitar saja, tapi juga daripada segi kesihatan manusia juga akan terjejas. Jadi apa yang kerajaan kita buat dan juga ahli-ahli akademi buat adalah untuk mencari satu sumber alternatif yang lain supaya sumber ni dapat digunakan secara bersama. Orang kata apa? Energy diversification tu antara non-renewable dengan renewable energy. Dan antara tenaga-tenaga yang boleh digunakan adalah tenaga solar, iaitu matahari, tenaga hidroelektrik dan juga biomass. Yang ni adalah three main renewable sources yang dia punya application kat Malaysia adalah sangat-sangat, orang kata apa, agak berpotensi lah. Jadi sebab apa kita nak guna renewable energy ni? Sebab first, memang dia greenhouse gases free. So tiada pembebasan gas rumah hijau, dan juga untuk penjanaan di kawasan-kawasan pedalaman ataupun kita cakap rural area, dia boleh buat off-grid electric generation, contoh macam solar. Baguslah kan? So untuk orang kata apa, status renewable energy kat Malaysia ni, sebenarnya kita memang still lagi di peringkat permulaan, tapi sebenarnya benda ni dah lama dah buat kan. Cumanya kita tak banyak pakai, tak banyak apply sebab ada beberapa kekangan. Contohnya kita still memang bergantung dekat gas asli, minyak dan juga arang untuk penjanaan elektrik. Satu projection by IEA dikata penggunaan tenaga ni, demand ni akan meningkat sebanyak 1.6% dan 65% daripada peningkatan ni berpunca daripada negara-negara yang sedang bangun. Contoh macam kita, Malaysia. Jadi dengan orang kata apa, memanglah kita sangat-sangat bergantung pada renewable. Jadi kerajaan telah membuat inisiatif dan juga insentif yang tertentu untuk mengembalikan balik, orang kata balance balik lah penggunaan tenaga, so that kita tak ada exhaustion of energy. Okay, Malaysia bersedia ke tak untuk menggunakan solar sebagai main source of energy dalam menampung demand energy kita? Jawapannya tidak lagi, sebab macam saya kata tadi, kita menggunakan konsep energy diversification. Maksudnya kita integrate antara non-renewable dengan renewable energy untuk jana tenaga elektrik itu untuk support kita punya penjanaan tenaga yang mana akan support kita punya ekonomi dan juga untuk development of our country lah. Dan antara polisi-polisi yang diperlukan ialah polisi macam National Depletion Policy, yang mana polisi ni objektif dia adalah untuk menjaga, orang kata apa, menjaga kita punya sumber gas asli dan juga sumber minyak yang ada. And then kita ada polisi macam For Fuel Diversification Policy, yang mana kita nak mengurangkan kebergantungan kita kepada sumber minyak. Memang portion minyak tu ada, tapi portion dia hanyalah tak melebihi 2%. Maksudnya penjanaan tenaga daripada sumber minyak tu bawah daripada 2%, macam 1.83%, dan lain-lain terdiri daripada tenaga hidro, gas asli dan juga arang batu.